Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulihil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengacara majlis, yang berhormat baru sebentar tadi berucap Adinda Fahmi Fazil, pengurusi mobilisasi, tak lain tak bukan adinda saya, Saudara Sani Hamzan. Seterusnya Ketua Wanita Puan Rawiyah Amanah, dan semua hadirin dan hadirat. Semoga Allah merahmati kita pada malam ini. Semalam kita berceramah di Banting. Cuaca tidak mengizinkan dan alhamdulillah walaupun hujan, tetapi yang menonton kita di dalam live yang kita siarkan hampir 4,000 orang. Ya, so jadi malam ini kalau kita tengok ceramah kita ni tak berapa ramai. Kalau dulu kita kata tak apa, masa zaman PAH dululah. Ceramah tak ada orang pun, ceramah kita kata tak apa. Yang ada depan ni kita tengok, tapi para malaikat mendengar sama ceramah kita. Ingat dulu. Tu dulu, tu zaman-zaman dulu. Dulu kala. Hari ini bukan malaikat, manusia, tapi mereka tidak ada bersama kita dan mereka menggunakan teknologi hari ini, malam ini sahaja. Kalau kita pergi ke live yang ada hampir di seluruh negara, ada lebih kurang 10 ceramah Pakatan Harapan, 10 ceramah berbagai-bagai versi, Ayuh Malaysia, Tolak BNPN, Bangkit Malaysia, dan malam ini insya-Allah kita juga akan sampai mesej yang sama kepada seluruh rakyat Malaysia. Sudah tiba masanya kita tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional. Setuju tuan-tuan? Tuan-tuan, tolak bukan sebarang tolak. Sudah ditolak pilihan raya yang lalu. Tapi muncul para pengkhianat dan para penunggang-penunggang, muncul semula mereka yang telah ditolak. Tuan-tuan dan puan-puan, semasa pilihan raya 2018, tiada siapa yang menyangka Pakatan Harapan waktu itu mampu mengambil alih pentadbiran negara. Tetapi akhirnya kita telah berjaya. Dan kita apabila berjaya, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, berbanding dengan Pakatan Harapan 22 bulan, dengan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Keluarga 69, satu perkara yang paling ketara perbezaan dia dan letak dalam kepala kita betul-betul. Hancing ke, kencing ke, 22 bulan adalah kerajaan bermandatkan suara rakyat. Itu kena ingat tu. Orang nak kata hancing, ni malam ni ada dalam komen-komen nanti kan? Kan kita tengok kan, hancing Pakatan 22 bulan, kencing rakyat. Tapi yang duk kata hancing, yang duk kata kencing ni, sejak Februari 2020 berlakunya gegaran langkah syaitan itu. Sampai saat kita berbicara pada malam ini dan malam-malam sebelumnya, apa juga yang mereka kata kepada kita, tapi seluruh negara tahu bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang tidak ada mandat rakyat
masuk melalui pintu belakang. Sebab itu tidak stabil, tuan-tuan. Sebab itu jadi huru-hara, hara-haru. Sebab itu kita tengok dalam masa tak sampai 2 tahun ada 2 Perdana Menteri. Tak sampai dalam masa 2 tahun ranking kita dalam penerapan persepsi indeks jatuh ke tangga 62, dilonggokkan bersama-sama dengan negara Zimbabwe dan negara Nigeria dan negara-negara Arab yang korup. Begitu juga apabila mereka kata kita hancing, mereka kata kita kencing. Tapi hari ini kerajaan yang tidak ada mandat rakyat juga adalah sebuah kerajaan yang mengamalkan perundangan yang bersifat undang-undang kayangan semasa COVID 2019 tempoh hari. Orang awam kena kalau langgar undang-undang. Tapi orang kayangan kalau langgar undang-undang tak apa, dibebaskan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, bukan sekadar mereka telah merosakkan sistem demokrasi dalam negara ini. Mereka juga telah menunjukkan satu presiden ataupun satu kes awalan yang sangat buruk untuk generasi akan datang. Kalau kita tidak perbetulkannya, saudara-saudara, kalau kita tidak reset balik istilahnya, kalau kita tidak bagi sejajar balik, dan kalau Barisan Nasional diberi mandat pada pilihan raya umum yang akan datang, dan sebab itu mereka nak cepat pilihan raya, maka saya khawatir dengan membiarkan keadaan ini, kita memberikan satu pandangan kepada mata dunia bahawa sebuah parti yang korup, sebuah parti yang tidak lagi ada apa-apa, ya, kompas moral di dalam masyarakat, dengan kes yang terbesar, seorang mantan Perdana Menteri, seorang ketua kepada pengurusi, ketua kepada Parti Melayu yang terbesar, hari ini berhadapan, yang seorang dah masuk, yang seorang lagi menunggu giliran, dan yang lain-lain sedang mengikut jejak langkah. Kalau kita bagi mereka menang, maka kita akan tunjukkan kepada dunia, inilah Malaysia, parti yang rasuah, parti yang korup, pemimpin yang dah terbukti melakukan penjarahan, perompakan kepada harta negara, harta rakyat, dan mereka kita bagi lagi untuk jadi kerajaan, maka saudara-saudara, buruk padahnya di mata dunia, dan kita akan menerima sebagai rakyat Malaysia padah daripada kemenangan ini, saudara-saudara sekalian. Sebab itu, ketika pilihan raya umum 2018, mesej yang begitu terang dan jelas disampaikan oleh rakyat, apa dia? Kami tak mau kerajaan yang korup. Kami tak mau parti yang korup. Kerana kes 1MDB-nya, tabung haji, Felda, Risda, mereka telah memberikan suara untuk memastikan kerajaan yang ada pada tahun 2018 adalah kerajaan daripada suara rakyat, dan mereka mahu menghapuskan apa saja imej negara ini yang kotor, imej yang dilihat sebagai perasuah, dan imej sebagai kleptokrat yang terbesar di dunia. Bukan begitu? Dan kita telah membuktikan kejayaan itu, saudara-saudara. Kita telah memenangi pilihan raya umum pada 2018. Walaupun dia kata hancing, walaupun dia kata kencing, tapi tuan-tuan jangan lupa, kalau Pakatan Harapan, itu izin Allah, kita tidak sangkut dengan soal tauhid, karena kita yakin Allah, qaddarallahu ma syaa an yaqdir. Apa yang takdir Allah itu telah ditetapkan. Tapi sebagai manusia untuk mengambil pengajaran, kalau kita tengok, dan tuan-tuan sendiri boleh mengakui, katakan Pakatan Harapan tidak menang pada pilihan raya 2018. Apa tuan-tuan rasa, bosku, kalau kita tak menang, tuan-tuan rasa bosku akan masuk penjara atau tidak? Pastinya bosku berkepak lagi. Kerana dalam kepala dia, daripada fakta-fakta yang dihujahkan di mahkamah, kita dapat tahu
Dia menganggap seolah-olah segala apa kecurangan yang dia buat untuk merompak duit negara, dia rasa dia boleh menang dan dia akan tutup kes ini dan selesai masalah. Betul atau tidak? Buktinya laporan audit perintahkan supaya laporan audit itu ditukar. Begitu juga dengan pegawai-pegawai yang daripada SPRM, daripada pihak polis, ketika mereka membuat jawatan kuasa mengatakan bahawa 1MDB ini satu kesilapan, berlaku rasuah yang terbesar dalam sejarah. Kita tak tahukah dulu 42 juta masuk di dalam akaun Najib? Kita tak tahukah? Kita tahu. Apa kita tak pernah berceramahkah sebelum ini kata 42 juta, 4 bilion duit kuap diambil untuk memastikan kononnya pelaburan bagi negara, tetapi berlaku di sana songlap duit negara. Apa kita tak tahukah? Jabatan Kehakiman Amerika telah mengeluarkan kenyataan satu rompakan terbesar terhadap rakyat Malaysia. Dan tidak ada mana-mana Menteri UMNO ketika itu mahupun Perdana Menteri yang dituduh menyaman pihak Amerika kerana memalukan Malaysia. Ada saman? Tak ada. Saya masih ingat ketika saya berucap pada bajet sebelum pilihan raya 2018. Saya kata, saya cabar Perdana Menteri waktu itu Najib. Saya cabar Perdana Menteri sebagai rakyat Malaysia. Apabila Wall Street Journal, apabila Kehakiman Amerika menuduh Perdana Menteri kita ini adalah kleptokrat yang terbesar, mencuri duit rakyat, 1MDB, nilai dia hampir ketika itu berapa ratus juta US, lebih kurang 40 bilion. Saya kata dalam parlimen, sebagai rakyat Malaysia, saya dimalukan oleh mata dunia. Saya kata, bangun Perdana Menteri, pertahankan kenyataan ini dengan kata, kamu kena sue, saman kerajaan Amerika dan Wall Street Journal kerana telah menjatuhkan maruah negara. Tapi, ada tak saman? Dan dia menganggap, kalaulah dia menang lagi, maka semua cerita tentang duit 4 bilion kuap, 42 juta masuk di dalam akaun, beratus juta dibelanja satu hari di Honolulu, Amerika untuk beli barang-barang pakai kredit kad, jam tangan yang mahal, beg tangan yang mahal. Begitu juga dengan the pink diamond. Kalau tidak ada kemenangan daripada rakyat yang diberi kepada Pakatan Harapan, bayangkan apa akan jadi. Apa tuan-tuan rasa Najib akan didakwa di mahkamah? Apa tuan-tuan akan rasa tidak didedahkan semua yang saya cakap ini tentang satu rompakan besar dalam negara kita? Pastinya kalau Barisan Nasional waktu itu masih jadi kerajaan dan menang, semua ini akan ditutup dan rakyat Malaysia akan lupa satu kleptokrat penjarahan rakyat yang terbesar yang disebut oleh Jabatan Kehakiman Amerika ini rompakan terbesar di dunia. Hancing lagi. Hancing. Kita selamatkan negara daripada kleptokrat. Hancing. Yang inilah saya kata kepada rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu kita. Dan tuan-tuan kena tengok juga, selama 22 bulan, indeks rasuah kita melonjak, maksudnya menjadi lebih baik. Kemudian kita tengok juga isu-isu yang disebut tadi oleh rakan-rakan kita. 22 bulan, tabung haji dapat diselamatkan. Mungkin kalau saya ceramah ini malam, saya kata, tabung haji dapat diselamatkan, maka orang kata, yalah kamu Pakatan Harapan, takkan kamu kata tak berjaya. Jangan dengar saya cakap, sebab saya orang politik. Tapi ambil laporan audit negara yang menarafkan 5 bintang kepada tabung haji kerana berjaya memulihkan tabung haji. Bukan saya kata. Tak percaya, tanya kepada International Financing Award, Islamic Financing Award, IIFA, di mana dia letak 10 agensi
Islam yang dia letak ranking sebagai anugerah international Islamic finance yang terbaik di dunia. Di dunia Islam yang mengamalkan sistem Islam. Maka salah satu daripada 10 itu diberikan anugerah itu kepada penstrukturan semula tabung haji kerana berjaya telah menyelamatkan berbilion duit ringgit tabung penabung-penabung. Siapa kata? Bukan Mujahid kata. Bukan Mujahal kata. Bukan Mujahat kata. Tapi ini laporan daripada international. Apa lagi yang tuan-tuan nak pasal tabung haji? Kita berjaya. Mereka tuduh. Kerana mereka tahu jika rakyat Malaysia, orang Melayu khususnya, menerima bahawa memang berjaya diselamatkan, apa lagi yang ada kepada UMNO, apa lagi yang ada kepada PAS. Maka, salah satu cara yang terbaik untuk diskredit kita, untuk dipandang kita gagal, untuk dipandang kita tak mampu, untuk dipandang kononnya kita ni merosakkan harta umat Islam, maka apa? Fitnah lah. Fitnah yang paling mudah sekali tabung haji ni sebab 100% penabungnya adalah orang Islam. Tak ada orang kafir langsung. Tapi kalau kita berjaya selamatkan daripada jurang defisit, berapa tuan-tuan? Defisit berapa yang kita telah bantu selamatkan tabung haji? Defisit 10 bilion, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita tak buat penstrukturan semula, tabung haji mungkin diperintahkan untuk winding up dan tutup kedai kerana gagal mematuhi Akta Tabung Haji 1984 yang menyatakan kalau nak buat keluar hibah, aset kena lebih tinggi daripada tanggungan. Tetapi sejak 2014 mereka memegang sampailah kepada kita pegang. 2018 baru kita ambil. 2017 mereka mengeluarkan hibah atau dividen dalam keadaan aset semakin susut dan itu melanggar undang-undang. Dan kalaulah para penabung yang berjumlah 9 juta orang itu ambil duit mereka balik, lingkup tabung haji, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siapa yang datang selamatkan? Pakatan Harapan, Pakatan Hancing itu. Yang mereka tinggalkan tabung haji 10 bilion gap. Oh, itu bagus. Oleh kerana mereka tak mau rakyat Malaysia khususnya orang Islam Melayu memberi pengiktirafan bahawa kita Pakatan Harapan ada pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang jujur, yang amanah, maka mereka sudah tidak ada tempat lagi di hati orang-orang Melayu, orang-orang Islam. Maka cara mereka berhadapan apa dia? Fitnah. Jual aset. Fitnah. Tabung haji dikuasai oleh orang Cina. Fitnah. Jual kepada orang kafir. Hotel-hotel tabung haji habis kena jual. Aset, saham dijual begitu saja walaupun untung. Walaupun kita berdebat, dah tak jadi menteri dah tuan-tuan. Mana ada dalam dunia. Kawan ni dah tak jadi menteri, tetapi duk pertahankan tabung haji. Sepatutnya tabung haji yang pertahankan tu adalah menteri yang ada hari ini. Betul atau tidak? Menteri tu yang bertanggungjawab di dalam akta. Tapi saya nak tanya, waktu itu sahibus samahah kita, mantan wilayah, mufti wilayah, adakah dia mempertahankan tabung haji? Adakah kemudiannya kawan kita, ni kawan apa ni Sani, YB Sani, Ustaz Derih Ahmad, sekarang Datuk Derih Ahmad, ketika orang kata macam-macam kepada tabung haji, adakah dia pertahankan tabung haji? Tidak. Kita yang kalah. Kita yang dirampas mandat. Kita yang mempertahankan tabung haji di parlimen baik, dalam perdebatan baik, dalam penulisan baik, dalam kenyataan-kenyataan resmi, seolah-olah macam kita pula yang jaga tabung haji. Mereka tak peduli dengan fitnah-fitnah ini kerana mereka tahu kalau mereka kata bagus tabung haji, kalau mereka kata tabung haji sudah pulih, maka penghargaan itu mereka tahu tidak akan pergi kepada sesiapa melainkan kepada Pakatan Harapan yang hampa kata hancing tu. Barulah baru ni, pemuda PAH. Kawan Sani jugalah. Sani banyak kawan dalam tu. Tiba-tiba keluar kenyataan apa? Alhamdulillah, PAS jadi menteri, tabung haji ini macam. Cenggini tabung haji.
pasal PAS jadi menteri, maka tingkat pendeposit sekarang tabung haji sudah baik. Tuan-tuan, rakyat Malaysia yang tengok kenyataan tu dah nak muntah satu. Yang kedua, dalam komen dia apa? Terima kasih Pakatan Harapan. Terima kasih Dr. Mujahid. Terima kasih 22 bulan dapat menyelamatkan tabung haji. Terima kasih Mujahid, terima kasih Mujahid, terima kasih Pakatan Harapan, terima kasih Pakatan. Tak sakit hati ya kawan? Aku claim kredit, tiba-tiba orang tak terima kasih kat aku. Orang maki aku lagi. Oh, pandai claim kredit lah. Orang dah buat elok baru hampa kata bagus. Tabung haji kini. Itulah sebab PAS jadi menteri. Siapa nak percaya tuan-tuan? Saya jawab senang. Saya nak cerita tabung haji ni. Dia complicated sebab dia ada disiplin perakaunan. Saya bukan accountant. Saya PhD siasat syariah. Bukan bahagian accountant. Tapi sebagai menteri saya bertanggungjawab, saya kena tahu perjalanan dia. Kalau saya nak cerita tuan-tuan, tuan-tuan akan pening lagi. Tapi saya jawab bahasa mudah. Bahasa senang saja. Masa saya jadi ambil alih rosak tabung haji itu, kita nak repair, kita bagi 1.25% saham. Apa ni dividen? Orang marah kat saya. Oh, paling rendah dividen 1.25%. Sebelum ni kita dapat 4%, 5%. Yalah, saya kata, kalau saya nak bagi ke you 7% pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya ambil duit you di dalam penabungan dalam tabung haji, saya bagi balik 7%. Mau? Itu yang mereka buat dulu. Ini skim Pak Mantelo. Duit yang dia kata untung dividen tinggi, dia ambil duit kita. Baik, bila dia ambil duit itu dah tak boleh dah habis. Dia korek apa? Dia korek reserve. Reserve ni tuan-tuan, kita simpan for rainy days. Istilah dia kalau ada masalah ke apa, kita simpan. Kalau jadi pencairan aset yang kita tak ada cash, kita tak ada apa, aset kita ada, kita ambil untuk nak selesaikan. Kalaulah ramai-ramai keluar contohnya, kita ada duit untuk bagi. Reserve, mesti ada. Tetapi bila mereka dah tak boleh buat keluar, mereka ambil duit apa? Duit reserve. Itulah ZT. Gubernur Bank Negara tegur. Kamu sudah silap ni. Tak boleh bagi dividen kalau aset semakin kurang. Aset kamu sekarang ni semakin kurang dengan tanggungan kamu ketika itu dalam 78 bilion. Aset kamu tak sampai 78, 68 bilion begitu saja. Salah di segi undang. Jadi saya perbetul balik, bagi balance balik sheet dia. Bagi balance balik perakaunan dia dengan penstrukturan semula. Maka itulah saya bagi 1.25%. Tetapi sebagai seorang Muslim tuan-tuan, walaupun sikit, kita ada satu istilah yang kita pakai, halalan tayyiban. Maknanya halal tak cegah, tak ikut bantah dengan undang-undang, tayyiban mengikut syariat. Tapi tuan-tuan tengok kejayaan kita. Tahun 2020 punya dividen daripada 1.25 naik 3.05. Siapa buat tu? Siapa buat tu? Kita lah buat. Pasal kita dah susun. Lepas tu tahun kemudiannya 2021, berapa dia punya dividen? 3.25%. Cek dengan mana-mana bank. Kalau kita simpan deposit kita, kita at par. Sama dengan bank-bank yang lain. Setelah kita pulihkan 10 bilion gap deficit, alhamdulillah, orang Islam hari ini boleh pergi haji elok, tak ada masalah, dapat dividen. Yang orang pemuda PAS kata, bagus orang dah ramai. Orang dah ramai pasal kami lah buat. Hampa buat apa? Hampa makan sakon. Bagi kami 5 hari kita akan selesai masalah. Sani pandai hajuk. Jangan tuan-tuan, jangan kata ke orang. Ya. Baik, kalau tuan-tuan kata tak puas hati, mungkin Dr. Mujahid dan rakan-rakan manipulate daripada jabatan laporan audit. Baik kita tengok, kes ke mahkamah. 2 kes mahkamah. 2 kes mahkamah dan 1 kes 2 mahkamah daripada Kota Baru dan juga Shah Alam. Kes apa? Kes seorang yang menggelar diri dia. Ustaz selebriti yang hebat, yang kemai, bercakap, semayang malam, meleleh air mata, lepas tu minta orang masukkan duit dalam akaun dia.
Kena petir tak mati, lepas tu dia sambung balik jadi imam. Hebat. Dia kata, saya jual tabung haji. Hotel tabung haji saya jual kepada orang bukan Islam. Saya jawab dekat dia dalam Twitter saya. Dia punya tu video dia dalam YouTube berpuluh ribu orang tengok. Maka saya nak perbetulkan ini tak betul. Saya ambil jawapan Tan Sri Mahyudin ketika itu jadi Perdana Menteri lepas langkah Sheraton. Saya tanya di Parlimen soalan nombor 1. Berikan perkembangan tabung haji hari ini ketika itu 2020. Dan berikan kepada Dewan dan Majlis. Betul tak ada aset tabung haji yang dijual kepada orang bukan Islam? Betul tak tabung haji dikuasai oleh orang bukan Islam? Apa jawab Perdana Menteri langkah Sheraton ini? Dia kata, tidak ada. Tabung haji bagus sekarang. Daripada asetnya dulu lebih rendah 68 bilion, sekarang sudah melebihi, lebih kurang masa itu dah 79-80 bilion daripada tanggungannya itu. Dan tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Jawab di Parlimen. Bukan jawab kat membar masjid ni. Dah, bukan kuliah maghrib. Dah, ni jawab di Parlimen. Tuan-tuan tahu, Parlimen ni, tanya dekat YB, Fahmi. Kalau kami batuk pun dia tulis batuk. Kalau sedang cakap lah kata yang tukang catik, dan tuan-tuan tengok ada bentara duduk depan, belakang, kiri, kanan tu. Dia nak catik tu. Katalah, YB Fahmi cakap, tiba-tiba dia terbatuk. Dia tulis batuk. Lepas tu, kalau saya, selalu saya lah, pasal saya nanti bagi ayat Quran, saya bagi hadis kan. Dia mungkin lambat nak catik, dia tak ni. Dia kata, membaca ayat Quran. Nak ceritanya tuan-tuan, satu-satu yang dia dengar tu dia akan catik. Untuk apa? Kenapa dia jadi begitu? Yang kita namakan sebagai Hansard. Kenapa? Supaya benda itu jadi resmi. Apa-apa orang akan rujuk, ini yang kita cakap. Ya. Yang dia bercakap di mana? Masjid. Masjid ni hang kelentong pergi apa pun. Lepas tu orang main dengar, oh dia ustaz, takkan dia nak tipu, kita baru nak start. Ketika kita jawab di dalam Twitter, tak betul. Tak ada dalam dunia tuan-tuan. Orang fitnah saya jawab fitnah itu, saya kena sama dengan dia. Ni hebat tak hebat ya? Patut saya saman dia. Saya tak suka saman orang tuan-tuan, minta maaf. Betul orang marah kat saya. Ashraf Wajdi, saya menang. Pasal apa? Tak minta berpuluh-puluh juta dekat dia kerana dia fitnah. Saya kata tak payah. Nilai maruah saya tak sama dengan juta-juta. Nilai maruah saya lebih besar. Kalau saya selamatkan dan terbukti bahawa saya telah menyelamatkan maruah saya daripada dituduh perkara itu yang fitnah, bagi saya, alhamdulillah, maruah saya lebih besar daripada 10 juta tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini orang mana? Sama ya, Abang Mat sabu berapa kali dah kena. Lepas tu minta maaf. Abang Mat tak minta apa-apa. Khalid Samad. Melainkan kalau mahkamah kata, you kena bayar. Itu cerita lain. Jadi bila saya dipanggil heret ke mahkamah, saya lawan lah. Bila lawan? 2 hari. Di mahkamah session. Akhirnya, 14 September baru ini, hakim telah membuat keputusan, menyatakan bahawa apa yang dibuat oleh Datuk Seri Dr. Mujahid menjawab tuduhan itu adalah betul dan tuduhan itu adalah palsu. Dan sebagai menteri yang tahu semua yang berlaku, maka dia berhak untuk mempertahankan tabung haji daripada dianggap sebagai menyeleweng dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan kalau faham dia punya judgement tu, untuk menghilangkan persepsi manipulasi kepada tabung haji. Maknanya, bukan Mujahid yang menang, tapi saya bagi tahu kepada semua orang malam ni, yang menang itu maruah tabung haji yang kita jaga supaya ianya menjadi simbol kepada umat Islam. Yang mana yang kita tak jaga agama Abang Maizan? Di mana? Hancing mana hancing tu? Hancing. Apa duk cerita di dalam ni? Di dalam live ni ada nanti orang komen. Hancing 22 bulan, kita jadi elok, kita buat structural reform, kita buat tabung haji jadi cantik, kita punya persepsi rasuah jatuh, maknanya naik lebih baik. Lepas tu kita punya pelaburan meningkat.
Apa yang hancurnya? Jadi kamu nak ajar rakyat Malaysia, biar negara ini lingkup, biar negara ini rosak, biar negara ini jadi apa pun tak apa, asalkan bukan Pakatan Harapan, asalkan bukan Datuk Seri Anwar, asalkan bukan DAP. Itulah perangai orang Melayu kita. Kalau kita tak lawan mereka dalam pilihan raya umum nanti akan datang, dan kita bagi ruang kepala otak ni memerintah negara, tunggulah saat-saat kehancuran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, itu yang kita kata. Itu yang kita buat tiap-tiap malam ceramah. Esok ada lagi, lusa ada lagi. Ya. Kerana nak bagi tahu, kena tolak Barisan Nasional ni, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan boleh faham kenapa dia nak pilihan raya cepat. Saya nak tanya kepada yang hadir hari ini dan di dalam live. Apakah kalian percaya bahawa UMNO minta pilihan raya umum diadakan tahun ini kerana nak menstabilkan negara? Percaya atau tak percaya? Tak percaya, tuan-tuan. Walaupun kita kata banjir, janganlah buat. Banjir ni, tuan-tuan, kita tak boleh bincang dengan banjir macam Ustaz Ridwan kata tadi, takdiri tu tadi. Dia takdir Allah tu, kita dah faham. Bulan 11, bulan 12 ni monsun, banjir. Dan tadi saudara Adinda saya fahami tunjukkan Metro punya apa? Dia punya jangkaan bulan 11, bulan 12, pantai timur banjir. Dan sekarang ni climate change. Ya, perubahan alam sekitar. Dia tak kira kata dulu, oh bulan 11 banjir di pantai timur. Kita okey. Dah, dia tak jadi lagu itulah. Sebab climate change. Ya. Walaupun kita tak ada dalam sejarah, kita pergi runding dengan banjir. Kita kata Tuan Banjir. Bukan Banjar, Tuan Banjir. Ini kita nak buat pilihan raya, Tuan Banjir. Boleh tangguh tak dulu banjir ni? Bagi jalan kat kami. Hantar ke, pergilah Thailand dulu ke, pergi Indonesia lah. Kami nak pilihan raya, boleh tak? Inilah takdirinya begitu. Tapi UMNO dia tak faham-faham. Dia kata apa? Kalau banjir pun dia akan redah. Dia tak tahu. Dia bolehlah redah. Orang kampung nak keluar undi macam mana? Tak usahlah kata banjir. Kalau musim hujan, ceramah kita kalau musim hujan, takkan ramai orang akan hadir. Betul atau tidak? Sama juga kalau hujan. Kalaupun tak banjir, dia tak akan pergi. Tuan-tuan ingat terus-terus masuk bilik aircon ke? Tak, dia kena beratur. Kalau panas tak apa, boleh tahan. Kalau hujan, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, UMNO ni, dia memandang rendah kepada intelektual kita. Dia memandang rendah kepada daya pemikiran kita. Dan saya nak bagi tahu pada malam ini, ramai orang tanya, macam mana? Datuk Seri, boleh jadi tak pilihan raya ni UMNO minta tahun ni? Saya kata senang saja. Saya ahli legislatif. YB Fahmi ahli legislatif. Kami terpandu dengan undang-undang, bukan sentimen. Apa dia undang-undang? 40/1 menyatakan bahawa mana-mana wakil daripada kabinet boleh menasihati yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Dewan atau apa-apa perkara yang memerlukan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam 1339. Jadi Agong nombor 1 syarat dia nak terima nasihat. Apa dia? Nasihat tu makna kalau kata on. Tapi tuanku akan tengok beberapa perkara yang penting yang ramai orang tak perasan. Collective decision by the cabinet. Collective decision by the cabinet. Keputusan secara kolektif. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, hari ni kabinet ni kolektif lah? Kita dah tahu kan? Perikatan Nasional tak mau. PAS tak PAS ni nak kata dia ikutlah siapa yang dia boleh makan, dia ikutlah. Ya? PN kata jangan buat lagi. BN kata buat. Di dalam kalangan mereka menteri kan. Siapa kata ni? Bukan saya kata. Hari itu mereka dah mesyuarat dah. Dan Pak Mee kita keluar-keluar dia kata apa? Oh belum ada sebab kabinet tidak putus. Semuanya perlu adanya pilihan raya ataupun parlimen dibubarkan. Bermakna satu unsur dan elemen paling penting di dalam 40/1 apa? Iaitu collective decision. Tidak ada keputusan secara kolektif. Satu.
Kemudian ada presiden case pada Oktober 2020 ketika Tan Sri Mahyudin Yassin nak kena minta isytihar darurat politik, di mana digantung semua aktiviti politik, parlimen dan sebagainya, kerana memberi peluang supaya kita nak selesaikan masalah besar negara ketika itu ya COVID. Bila mana Tan Sri Mahyudin jumpa, semangat 40/1 itu bermakna yang Ketua Agung kena terima nasihat dan isytihar darurat. Tetapi saya tanya kepada tuan-tuan, ketika Tan Sri Mahyudin pergi pertama kali untuk isytihar darurat, suruh minta yang Ketua Agung isytihar darurat, adakah yang Ketua Agung setuju? Yang Ketua Agung tak setuju. Apa alasan yang Ketua Agung? Walaupun semangat 40/1 itu menyatakan dia kena dengar nasihat Perdana Menteri, Tuanku Paduka Tuanku punya satu agenda lebih besar, iaitu dia kata sekarang ini kita perlu tumpu kepada kemaslahatan rakyat yang sedang menderita. Tak perlu kita nak isytihar, tapi kita selesaikan bantu mereka. Dan yang ketiga, orang tanya boleh jadi tak apa yang UMNO desak itu? Tuan-tuan kena ingat, UMNO ni dia jadi macam besar kepala. Dia berasa dia itulah kerajaan, dia berasa dia itulah negara, dia berasa dia itulah boleh tentukan segala-galanya. Walhal, dari apa yang Ahmad Maslan membuat kenyataan bahawa UMNO mendesak supaya diadakan pilihan raya dan bubar parlimen tahun ini, hakikatnya orang putih kata hold no water. Hold no water ni tak ada apa. Nothing. Why? Yang akan menentukan keputusan itu bukan mesyuarat agung UMNO, bukan menentukan mesyuarat majlis tertinggi, tetapi yang menentukan itu ialah Perdana Menteri yang menggunakan nasihat, menasihati di 41 kepada Tuan Yang di-Pertuan Agong. Maknanya, tu bila mesyuarat tekan dia, kena buat juga pilihan raya, dia senyum. Pasal dia tahu, akhirnya yang buat keputusan bukan mesyuarat agung UMNO, bukan mesyuarat tertinggi UMNO. Yang buat keputusan adalah siapa? Dia. Nampak tuan-tuan? Jadi bermakna, kalau Datuk Seri Ismail Sobri ikut cakap UMNO, itu tandanya negara kita ni akan hancur. Karena tak ada dalam sejarah parti yang menentukan hala tuju negara. Hakikatnya yang menentukan hala tuju negara adalah para eksekutif kabinet, legislatif dan juga kehakiman. Sebab itu UMNO is making a fool of all Malaysian. Dia menipu dan memperbodohkan rakyat Malaysia. Dan saya tanya balik kepada tuan-tuan, tuan-tuan percaya atau tidak yang UMNO minta supaya diadakan pilihan raya awal tahun ini kerana nak selamatkan negara dan stabilkan negara? Tapi saya boleh bagi tahu yang ini. Dia buat demikian untuk apa? Selamatkan 2-3 kerat pemimpin dia yang akan dimasukkan penjara dan disabit dengan kesalahan yang sukar mana-mana pihak nak pertahankan kerana bukti dan faktanya di depan mata. Bermakna, UMNO penting diri atau tidak, tuan-tuan? UMNO hanya pentingkan diri pemimpin-pemimpin mereka. Adakah dia ambil penting tentang rakyat dan kebajikan yang akan sukar nanti pada pilihan raya umum jika dibuat sekarang pun hujan? Tidak ada dalam perkiraan dia. Melainkan dia gunakan rakyat untuk menyelamatkan rompakan yang mereka lakukan besar-besaran. Kalau tidak ada Pakatan Harapan, tidak mungkin semua ini didedahkan, saudara-saudara sekalian. Hancing lagi. Kencing lagi. 22 bulan yang dia kata hancing, dia kata kencing. Dengan fitnah itu semua, saya nak beritahu kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia menikmati perkembangan dan kemakmuran ketika kita jadi kerajaan. Kerana kita mentadbir dengan telus, melawan rasuah, kehakiman kita cuba pulihkan, tabung haji kita cuba pulihkan, perubahan struktural banyak yang kita cuba buatkan. Tetapi saya nak beritahu, 22 bulan yang mereka hancing itu, mereka kata hancing. Rakyat tak kata hancing. Mereka yang bimbang, mereka yang tergugat, mereka yang terancam. Kerana kalau kita diberikan mandat sepenuhnya,
rakyat akan menyaksikan sebuah negara yang aman dari rasuah dan sebuah negara yang menyatukan seluruh kaum dalam negara ini sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau itu kita capai sepenuhnya pada penggal yang seharusnya berakhir, maka ma'as salama, goodbye UMNO, goodbye PAS. Mereka tak mampu nak melihat, mereka sudah tidak relevan lagi, saudara-saudara. Itulah cerita hancing. Hancing kat mereka. Rakyat tak ada masalah. Jadi, dah, nak kat pukul 12 dah, habis ni. Okey. Sekarang tuan-tuan, fasten your seatbelt. Apa teman nak turun lah. So, PAS. Tadi dah panjang lah cerita. Saya pun sokonglah. Terima kasihlah PAS kerana telah menjayakan semua hudud, agenda. Tapi saya pelik juga, Sani dia kata terima kasih. Zaman saya, Sajak dah tak lari pergi Australia. Zaman dia, Sajak lari pergi Australia, tak boleh tangkap. Tu seorang lagi dulu dia kata, Mujahid ni lah. Pasal apa? Sajak boleh pergi Mekah. Tengok macam mana Mujahid ni buat apa. Tiba-tiba hari ni, bukan maknya yang pergi Mekah, Pengkit yang pergi Mekah, pakai ihram pula. Ambil lah. Lepas tu, dah selesai dah masalah, tak apa, semua dah diselesaikan. Itu pun dah, hanya PAS saja yang boleh mempertahankan Islam. Saja nota kaki lah. Semua yang dia klaim, semua bagus tabung haji, kenapa? Orang gelak tuan-tuan. Hari ni saya nak tanya, pemandu mabuk ada ke tak ada? Mana ada? Tak ada. Sebab PAS merintah. Mujahid tiap-tiap malam pemandu mabuk. Keluar berita aksiden pemandu mabuk, soalan pertama, mana Mujahid? Tuan-tuan. Sebab itu saya kata, faham betul-betul. Yang jadi masalah bukan rakyat, yang jadi masalah UMNO dengan PAS. Termasuklah Perikatan Nasional, sebab orang dah tahu wajah mereka sebenar. Buat kerja sekali, menang sekali, tiba-tiba tikam saudara dari belakang, lari, buat kerajaan dengan mereka yang lawan ketika pilihan raya dulu. Ini apa jenis orang ni? Jadi saudara-saudara, cukup. Enough is enough. Kifayah, kifayah. Cukuplah. Kali ini, jangan bagi ruang lagi. Sebab kita dah buat pada pilihan raya 2018. Apa tak kurang ke orang Melayu yang lebih jujur, yang lebih amanah? Kalaulah isunya, dia kata Melayu yang pegang amanah Pakatan Harapan ni semua khadam DAP. Apa tak ada ke Melayu yang jujur? Melayu yang beramanah? Melayu yang tak rasuah? Ada. Siapa? Di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya bagi tahu malam ini, adalah calon Perdana Menteri kita. Apa tak layakkah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tadi saya bersama dengan beliau melancarkan skrip Sustainable, Compassion, Innovation, Respect, Prosperity, and Trust. Itulah asas yang akan kita bina negara ini. Dan tadi didatangi oleh profesor-profesor, mantan-mantan menteri pun hadir sama. Memberi sokongan. Kerana kita tidak ada pilihan. Membiarkan negara ini terus diberikan kepada Barisan Nasional, diberikan terus kepada Perikatan Nasional. Dan saya seru yang main malam ni, saya nak bagi tahu ni, yang orang-orang UMNO ni, yang menangis ketika Najib disabit, salahkan. Tuan-tuan pelik UMNO ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah tak boleh bagi dah kepada dia ruang. Seorang pemimpin dia yang sabit kesalahan, masuk penjara, 2 tahun bicara, bukti jelas. Saya nak tanya, adakah Datuk Seri Najib telah dipecat daripada UMNO? Ada tak? Tapi yang ada, seluruh negara, UMNO seru supaya buat petition, bebaskan Najib. Apakah UMNO nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia supaya bebaskan perompak? Supaya bebaskan penjenayah? Ini yang saya maksudkan. UMNO dah tak ada kompas moral dah. Saudara-saudara, habis dah. Dan satu lagi, ketika mana UMNO mempertahankan Datuk Seri Najib, kemudian tak pecat walaupun dah sabit kesalahan, tuan-tuan.
Bawa round tunjuk, inilah kita punya hero kita. Tapi Datuk Zahrin Yassin UMNO tuan. Tapi dia mengkritik UMNO kerana rasuah. Dia mengkritik UMNO kerana perbuatan rasuah pemimpin-pemimpin UMNO. Dia ni, Datuk Zahrin Yassin yang saya kenal sejak jadi ahli parlimen, tutup UMNO, tak ada. UMNO, dia mengaku, saya masih UMNO. Dan dia kritik itu di atas kritikan yang ada fakta. Tapi apa jadi kepada dia? Semua orang tahu dia kena pecat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam UMNO, yang baik, yang tegur rasuah kena pecat, yang sabit kesalahan, yang terbukti bersalah masuk penjara, UMNO tak berani nak pecat. Ini parti apa ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian? PAS bagi nyawa. PAS bagi nyawa kepada kebobrokan ini. Menunggang agama. Dulu haram, sekarang halal. Dulu tak boleh, hari ini boleh. Asalkan mereka bersama dapat habuan-habuan yang diberikan dan disogok kepada mereka. Kepada siapa tuan-tuan nak mengharap? Bersatu, khianat. Tunggang agama. UMNO sudah tidak ada moral standing. Jangan risau, jangan bimbang. Rakyat Malaysia ada peluang untuk membangkitkan negara ini bersama kepimpinan Pakatan Harapan yang insya Allah pada pilihan raya umum, tak kira lah masa banjir ke, tak banjir, kerana mereka nak sangat, kita yakin rakyat kali ini benar-benar akan membuat perubahan dan Pakatan Harapan akan muncul sebagai kerajaan yang menanti. Sekian dahulu, terima kasih. Tolak BN, tolak PN. Mari bersama bangkit untuk selamatkan negara dengan Pakatan Harapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.